Antara fokus negeri di bawah Bayu, baki projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1 perlu dilaksana tahun ini. Laporannya bersama Radwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Radwin. Baik Sahih, Kerajaan Negeri berharap jajaran Lebuh Raya Pen Borneo Sabah Fasa 1 yang masih berbaki dilaksana tahun ini. Ia termasuk jajaran di Pantai Timur iaitu pakej 16 dari checkpoint Tawau, Sempurna hingga ke Kinabatangan dan seterusnya dari Telupit ke Ranau. Kita telah mendengar kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa pakej-pakej fasa 1 yang berbaki ini akan cuba dimula dilaksanakan sebelum akhir hujung tahun ini. Dan Kerajaan Negeri Sabah amat berharap ianya dapat direalisasikan. Dato' Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya menyatakan demikian ketika diminta mengulas kembara kenali Borneo yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang menelusuri Lebuh Raya Pen Borneo menghubungkan Sabah, Sarawak dan Brunei. Secara personal, saya berharap yang di Pertuan Agong nampak bahawa pentingnya Lebuh Raya Pen Borneo Sabah itu disiapkan kerana yang di Pertuan Agong nampak sekiranya ianya disiapkan, ianya memacu pertumbuhan ekonomi negeri Sabah. Kembara kenali Borneo 3 hingga 13 September lalu bermula di Tawau, Sabah dan berakhir di Teluk Melanau, Sarawak sejauh 2,154 kilometer. Sementara itu, mengulas kenyataan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bahawa proses perolehan projek Lebuh Raya Pen Borneo akan dibuat melalui kaedah tender prakelayakan, Datuk Shah Helmi menjelaskan kerajaan negeri akan menentukan kriteria prakelayakan tersebut untuk dimajukan kepada Kementerian Kerja Raya. Datuk Shah Helmi ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia peringkat daerah putatan di Dewan Seri Putatan. Kemajuan pemindahan Ibu Negara Indonesia Fasa 1 dari Jakarta ke Kalimantan telah mencapai 36%. Ia menjanjikan harapan besar bagi Sabah dan Indonesia kerana keputusan itu bukan sahaja membentuk semula lanskap negara berkenaan, malah mendatangkan pelbagai kesan positif yang bakal dinikmati negeri di bawah Bayu. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Rafael Walangitan percaya pemindahan ibu kota Indonesia itu akan membawa bersama gelombang peluang dalam pelbagai cara kepada Sabah. Antaranya menggalakkan persekitaran perniagaan yang kondusif, memperkemas proses perdagangan dan meneroka jalan baharu untuk kerjasama termasuk meningkatkan nilai ekspor-import antara Sabah dan Indonesia. Rafael berucap dalam majlis resepsi diplomatik Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Kota Kinabalu. Dia berharap sambutan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 2024 dapat diadakan di ibu kota Nusantara tersebut. Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Juhar Datuk Mahiruddin dan isteri Tuan Puan Dr. Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni antara tetamu khas majlis ini. Hadir bersama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur dan isteri Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Majlis diserikan dengan upacara memotong nasi tumpeng dan persembahan sedih. Orang ramai perlu memandang serius usaha membasmi penyakit malaria ini kerana penyakit berkenaan masih merupakan antara masalah kesihatan awam yang utama di Sabah. Tanggungjawab membasmi penyakit malaria tidak wajar disandarkan pada bahu Kementerian Kesihatan semata-mata. Sebaliknya perlu dipikul bersama oleh segenap lapisan masyarakat. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Rancangan Kawalan Penyakit Bawaan Vektor RKPBV Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Dr. Abdul Marsudi Manah menjelaskan JKNS telah mencapai persijilan eliminasi malaria iaitu mensifarkan kes jangkitan malaria tempatan sejak 2018. Kejadian jangkitan malaria tempatan yang maksudnya mendapat jangkitan malaria di Sabah yang disebabkan oleh nyamuk di Sabah adalah kosong. Ya, jadi saya ingin mengucapkan tahniah pada seluruh masyarakat dan juga Kementerian Kesihatan sebab kita dapat achieve benda itu. Dr. Abdul Marsudi memberitahu RTM selepas perasmian sambutan Hari Malaria Sedunia peringkat negeri Sabah tahun 2023 kali ke-16 di Dewan Serbaguna Nabawan. Majlis perasmian disempurnakan Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin. Wabak malaria
malaria ini masih satu wabak yang serius lah untuk kita hadapi lah. Dan harapan saya kepada semua penduduk dan juga masyarakat, khususnya di daerah Nabawan itu, sentiasa peka ataupun mengambil perhatian mengenai dengan wabak malaria ini lah. Malaria adalah penyakit disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ia merebak melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang telah dijangkiti parasit. Gejala penyakit malaria termasuk demam, menggigil, sakit kepala dan sakit otot. Sempena majlis ini disampaikan anugerah Sukarelawan Penjagaan Kesihatan Asas SPKA Terbaik 2023 kepada Julius Buyong dari Kampung Kuala Monsok Tambunan, Walter Lugas dari Kampung Rantai Keningau dan Leo Dulingan dari Kampung Pamilaan Tenom. Manakala anugerah Tokoh Malaria tahun 2023 diberikan kepada Suil Toya, 63 tahun dari Kampung Marapok, Mukim Seberang Keningau yang telah memberi komitmen dan dedikasi penuh sebagai sukarelawan selama 34 tahun sejak 1988. Pengalaman saya dalam SPKA begitu memberikan saya banyak pengalaman. Dan juga saya berterima kasih daripada Pusat Kesihatan kerana memberikan saya apabila saya masuk di hospital diberi bayaran percuma. Kalau saya masuk ward, bilalah berapa puluh ribu pun berian saya free cas di hospital. Misalnya istri saya dia sedang kemo. Jadi itu pun free semua rawatan dia lah. Itulah kelebihan seorang SKA lah. Tema sambutan Hari Malaria Sedunia 2023, kekalkan sifar malaria, pendanaan, inovasi dan implementasi. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA menaik taraf sebuah lagi pasar tamu di negeri ini, iaitu Pasar Tamu Telupit. Hasil kerjasama strategik dengan Majlis Daerah berkenaan. Projek naik taraf pasar tamu dengan kos RM744,000 itu yang dilaksana sejak 20 Mac lalu, kini 72% siap. Projek naik taraf Pasar Tamu Telupit ini yang dijangka siap sepenuhnya 20 November ini bakal memberi manfaat kepada 100 peniaga. Ia akan dilengkapi kemudahan ruang jualan yang lebih selesa sekaligus memudahkan peniaga memasarkan keluaran pertanian kepada penduduk setempat. Selain daripada menaik taraf tamu Telupit sedia ada ni, kita juga akan membina kemudahan tandas awam sedia ada di kawasan setempat bagi tujuan untuk kemudahan pengunjung yang mengunjungi Pasar Tamu Telupit ini nantinya. Saraman menyatakan demikian kepada RTM di pejabatnya di Kota Kinabalu. Setakat ini, 5 pasar tamu di Sabah telah dinaik taraf, iaitu Pasar Tamu Keningau, Kudat, Kunak, Beluran dan Tuaran, melibatkan kos keseluruhan RM6.5 juta. Projek naik taraf pasar tamu dilaksanakan di bawah program pengukuhan rangkaian peruncitan pasar tamu FAMA dengan mengekalkan identiti keunikannya, manakala operasi pasar tamu dikendalikan sepenuhnya oleh pihak PBT. Pementasan musikal 1963 sempena sambutan Hari Malaysia mampu membawa rakyat mengenang kembali perjuangan dan pengorbanan pemimpin negeri khususnya Tun Mustafa membawa Sabah dalam pembentukan Malaysia. Buah tangan Fakulti Akademik Seni dan Teknologi Kreatif ASTIF Universiti Malaysia Sabah UMS itu dipentaskan di Dewan Recital UMS semalam. Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan antara tetamu yang hadir menyaksikan pementasan ini. Pementasan musikal 1963 memudahkan orang ramai memahami detik bersejarah itu melalui pendekatan interaktif dan menghiburkan. Bagaimana Tun Mustafa dan Tun Fuad berkorban, bekerja kuat, meyakinkan rakyat Sabah. Pada waktu itu 1960-an jalan raya pun belum ada lagi, ya, tetapi mereka sanggup masuk ke segenap pelosok negeri Sabah untuk memastikan negara Malaysia itu dapat direalisasikan. Dan inilah tujuan kita mengadakan pementasan musikal 1963 ini.
Datuk Abdul Rahman turut menyarankan agar pementasan ini diteruskan dan dipentaskan kepada umum sempena sambutan Hari Malaysia akan datang. Beliau turut memuji usaha UMS melalui ASTIF ini yang membuktikan peranan universiti bukan sekadar institusi akademik semata-mata, sebaliknya memainkan peranan menerapkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Pementasan musikal 1963 ini mendapat sokongan penuh kerajaan negeri melalui peruntukan RM100,000. Baik, sekian paparan berita dari Sabah untuk petang ini, dan untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama dengan Sahih di Angkasa Pulih. Sahih. Baik, terima kasih Redwin.